Bertemu kembali dalam Buletin Awani. Baik, setiap kali Astro Awani sering bawakan kepada anda perkembangan terkini berkaitan dengan penularan COVID-19 di Malaysia dan juga di serata dunia, dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ini termasuk meninjau keadaan rakyat Malaysia yang bukan berada di tanah air sekarang, yang berada di luar negara, yang masing-masing menghadapi cabaran yang unik, ekoran keadaan persekitaran yang unik di negara masing-masing, termasuk pelbagai bentuk perintah kawalan pergerakan dan lockdown yang mereka dihadapi di beberapa benua yang berbeza di serata dunia. Apa khabar rakyat Malaysia kita di seantero dunia sekarang ini tatkala wabak COVID-19 terus menggenggam kita di peringkat global? Saya mahu bercakap dengan saudara Adam Faris Ismail. Dia adalah Presiden Malaysian Students Association in Japan di Jepun. Assalamualaikum Adam, apa khabar rakyat Malaysia di Jepun ketika ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setakat ini saya rasa Jepun sedikit sebanyak semakin stabil. Walaupun pada asalnya jumlah kes di Jepun agak tinggi, tetapi saya rasa sejak kebelakangan ini sudah nampak pengurangan yang konsisten. Tetapi masih tidak boleh cakap secara detail perkembangan dalam masa hadapan. Tapi Alhamdulillah, saya rasa keadaan buat masa ini terkawal untuk Jepun secara keseluruhannya. Setakat ini kita lihat mungkin COVID-19 telah pun melepasi kemuncaknya di Jepun. Kalau kita lihat graf kes baru itu sudah mula menurun selepas mencapai puncak tak lama sebelum ini. Tapi kita lihat state of emergency, darurat masih lagi dilaksanakan di Jepun. Tetapi ianya tidak mewajibkan, sebagai contoh, tak mewajibkan perniagaan untuk tutup dan sebagainya. Kita di sini ada, di Malaysia ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana sebelum ini, sebelum kita melonggarkan kepada PKPB, ada beberapa perkara yang kita wajibkan. Tak boleh keluar jika tak perlu, kedai-kedai perlu tutup dan sebagainya. Apa beza darurat di Jepun dengan PKP yang kita laksanakan di Malaysia sebelum ini? Okey, jadi di Jepun kami memanggilnya sebagai state of emergency lah. Dan beza state of emergency saya rasa dengan PKP atau MCO di Malaysia ialah dia bukan lockdown keras seperti mana yang kita ada di Malaysia. Jadi seperti yang disebut, di sini tiada paksaan untuk berkurung, tetapi lebih kepada permintaan daripada kerajaan untuk rakyat dan juga warga asing mengurangkan keluar rumah, mengurangkan perjalanan yang tidak diperlukan dan sebagainya. Jadi di situ saya rasa kerajaan tidak mengambil langkah untuk tidak memaksa rakyatnya dan bergantung kepada rakyat untuk membuat tindakan yang paling baguslah untuk mengelakkan dijangkiti oleh COVID-19. Jadi kepercayaan itu diletakkan oleh kerajaan terhadap rakyat dan juga perniagaan dan kedai-kedai di sana. Bagaimanakah pematuhan dalam kalangan rakyat dan dalam kalangan syarikat di luar sana? Sebagai contoh, adakah mereka masih lagi keluar jika tidak perlu, ada yang tak pakai topeng dan sebagainya, atau adakah kedai-kedai yang dianggap bukan penting, non-essential, masih lagi dibuka? Bagaimana orang Jepun dan rakyat Jepun mematuhi lockdown ataupun darurat di sana? Jadi secara jujurnya, kalau kita tengok di beberapa bandar besar, terutamanya Tokyo, jadi di Tokyo kita boleh lihat sebenarnya masih ramai lagi rakyat Jepun yang bergerak dan menggunakan pengangkutan awam dan sebagainya untuk ke kerja ataupun ke urusan masing-masing. Dan walaupun sejak bermulanya state of emergency ini telah berlakunya pengurangan dalam jumlah orang yang menggunakan pengangkutan awam dan sebagainya, kami masih lihat yang terdapat ramai lagi rakyat yang berada di bandar-bandar besar dan sebagainya lah. Saya rasa di setengah kawasan Jepun mungkin hakikat dia berbeza, tetapi bandar besar seperti Tokyo, Osaka dan sebagainya, saya rasa masih perkara itu masih berlaku. Dan ini mungkin disebabkan walaupun bermulanya inisiatif untuk bekerja dari rumah dan sebagainya, budaya kerja di Jepun agak suka untuk melaksanakan budaya work from home tu. Jadi masih terdapat pekerja dan sebagainya yang terpaksa pergi ke syarikat masing-masing menggunakan pengangkutan awam dan sebagainya. Adam, mengapa sukar untuk mereka melaksanakan work from home di sana? Jadi saya masih pelajar dan agak suka untuk saya memberi explanation yang detail. Tetapi mengikut kefahaman saya, budaya kerja di Jepun ini
sangat mementingkan apa yang kita katakan face-to-face interaction lah. Interaksi dengan pelanggan, interaksi dengan bos sebagainya. Dan juga dikatakan Jepun ni walaupun kita faham sebagai negara yang agak maju dari segi teknologi, infrastruktur IT dia terutamanya tidak begitu canggih, di mana pekerja Jepun masih perlu datang ke office untuk melaksanakan perkara seperti paperwork, mendapatkan chop. Di sini kami panggil hanko. Hanko adalah satu chop yang diperlukan untuk pelbagai jenis official document dan sebagainya. Jadi apabila Jepun terpaksa bekerja dari rumah, proses ini saya rasa menjadi agak sukar, dan disebabkan kesukaran itu masih terdapat syarikat yang meminta pekerjanya datang ke ofis untuk membuat kerja tersebut. Infrastruktur IT yang kurang itu agak mengejutkan untuk kita dengar berkenaan dengan negara seperti Jepun. Tetapi Adam berada di sana sekarang ini. Kita di Malaysia sering memetik contoh di Hokkaido, kerana apabila kita mahu melonggarkan PKP kita menjadi PKP bersyarat, iaitu kita melonggarkan pergerakan rakyat Malaysia di sini sejak beberapa hari lepas, kita sering bandingkan dengan Hokkaido, kerana apa yang berlaku di Hokkaido adalah mereka melonggarkan dan kemudian kes naik semula. Dan baru-baru ini juga kerajaan Jepun ada mempertimbangkan untuk melonggarkan ataupun mungkin menamatkan lockdown dan darurat di sana. Adakah dari Adam yang berada di sana khawatir bahawa mungkin keputusan ini dibuat terlampau terburu-buru, dan apabila dibuat adakah kes mungkin meningkat kembali seperti yang disaksikan di Hokkaido? Betul. Saya rasa kerisauan mengenai perkara itu memang ada, disebabkan sebagai contoh, baru-baru ini kami di Jepun ada cuti panjang daripada April 29 hingga ke Mei 6. Dipanggil Golden Week, yang merupakan cuti yang agak penting buat rakyat Jepun kerana dia cuti yang panjang, jadi ramai rakyat Jepun balik ke kampung, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kita nampak sepanjang Golden Week ini pengurangan kes, jumlah kes baharu. Tetapi satu itu mungkin disebabkan kerajaan mengurangkan testing untuk kes baharu, dan walaupun kita nampak pengurangan tersebut, dikhawatiri masih berlakunya second wave lah, dikatakan second wave jangkitan baru di bandar besar seperti Tokyo. Jadi saya rasa Jepun, terutamanya dengan sistem pengangkutan awamnya yang agak luas dan menyebabkan ramai orang, saya rasa terpaksa berada di dalam close proximity, berdekatan. Mungkin rancangan asal kerajaan untuk kekalkan state of emergency ini hingga ke akhir bulan patut dikekalkan. Tetapi Jepun juga di sini banyak memberikan governor wilayah ataupun negeri kebebasan untuk membuat keputusan. Jadi kalau kita tengok setengah bandar seperti, saya rasa sekarang Osaka sedang mempertimbangkan untuk mengurangkan beberapa untuk mungkin untuk kita stop lah state of emergency di dalam wilayah mereka. Jadi adakah itu tindakan yang baik, itu kita masih tak boleh nak tengok lagi, saya rasa. Tapi in the end saya rasa masih ada keperluan untuk Jepun bertegas dengan state of emergency yang telah dilaksanakan, dan pastikan tiada risiko second wave jangkitan berlaku. Adam, antara langkah yang diambil oleh kerajaan Jepun untuk merangsang semula ekonominya akibat impak COVID-19 adalah untuk memberikan wang cash giveaway kepada semua rakyat Jepun dan juga residen tanpa mengira gaji. Ini diberi bukan sahaja kepada warga negara tetapi juga penduduk yang berada di Jepun sekurang-kurangnya 3 bulan. Adakah rakyat Malaysia sebagai contoh pelajar yang berada di sana layak untuk menerima cash handout ini? Kami difahamkan kami layak untuk menerima. Cuma prosesnya adalah sedikit sukarlah untuk mendapat, bukan setakat kita ada visa ataupun kita duduk lebih daripada 3 bulan kita akan dapat, tetapi kita kena melalui proses selanjutnya menggunakan apa dipanggil sini sebagai My Number Card. Dan menggunakan My Number Card itu warga asing seperti kami, pelajar dan sebagainya perlu menjalani proses aplikasi, dan sekiranya tiada masalah kami juga boleh menerima wang tunai sebanyak 100,000.
Okey, Adam, secara ringkasnya bagaimana sambutan Ramadan di Jepun sewaktu COVID-19 ini? Alhamdulillah, walaupun sejujurnya agak sukar untuk berpuasa pada masa ini, kami masih dapat meneruskan ibadah bulan puasa seperti biasa. Di wilayah saya, walaupun kami tidak boleh buka puasa, iftar ramai-ramai ataupun melaksanakan solat tarawih secara berjemaah, kami masih membuat sedemikian masing-masing dan cuba untuk memastikan kami mematuhi semua perintah, semua state of emergency dan sebagainya. Jadi kami mengharap yang keadaan kembali normal lah supaya puasa, supaya raya, supaya kami dapat sambut raya secara satu komuniti apabila keadaan kembali normal, insyaAllah. Okay, terima kasih Adam Faris Ismail, Presiden Malaysian Students Association in Japan, menceritakan kisah ataupun pengalaman rakyat Malaysia di Jepun dan keadaan mereka di sana, dan kita harap agar semua pelajar Malaysia di Jepun akan sentiasa berada dalam kesihatan yang baik malah di serata dunia.